Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillah, kita rafa'kan segala puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hormat buat sebaik-baik manusia dan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik ikutan, sebaik-baik contoh suri tauladan, Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam hormat kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selawat dan salam hormat kepada kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti al-huda, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah ila yaumiddin, sehingga hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur segala-galanya. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita rafa'kan segala puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia dan izinnya dapat kita bersama berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini dalam rangka majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pengajian yang lepas kita telah membicarakan mengenai bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi SAW ketika mana di dalam posisi rukuk. Dan hari ini insya-Allah kita pergi kepada rukun yang seterusnya, iaitulah i'tidal. Setelah daripada kita rukuk, kita melakukan i'tidal. I'tidal iaitulah berdiri tegak. Dan ketika mana i'tidal, kita baca dan kita banyak membaca sebenarnya. Di antara bacaan yang kita baca dipanggil tasmi' dan tahmid. Tasmi' dan tahmid. Apa itu tasmi'? Tasmi' adalah perkataan yang kita baca apabila kita bangun daripada rukuk untuk berpindah kepada posisi i'tidal. Kita baca sami'allahu liman hamidah. Itu dipanggil tasmi'. Apa maksud sami'allahu liman hamidah? Ada orang baca sami'allah. Ini bukan sami'allah. Dia dengan ain, bukan hamzah, bukan sami'allah. Sami'allah. Sami'allahu liman hamidah atau liman hamidah. Apa maksud sami'allahu liman hamidah? Kita baca selalu sami'allahu liman hamidah membawa maksud Tuhan mendengar ataupun Allah mendengar bagi sesiapa yang memujinya. Dan selayaknya kita selaku hamba itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebut kalimat alhamdulillah, tetapi perlu kita persoalkan, kita selaku hamba selayaknya memuji Allah Subhanahu wa taala, namun bagaimanakah perasaan ataupun emosi ataupun kesungguhan kita dalam memuji Allah Subhanahu wa taala? Itu kita boleh ukur dengan kita memuji sesama manusia. Kita puji manusia, kita puji seseorang. Kalau seseorang tu masak sedap, kita katakan sedap betul kau masak. Pujian itu disertakan dengan emosi, kesungguhan, agar sampai pujian itu yang kita ungkapkan kepada si penerima puji. Nak bagi tahu sungguh-sungguh kita puji dia.
Kalau kereta dia cantik, kadang-kadang Masya Allah, Subhanallah, kereta kau tu cantik. Masuk ke rumah yang besar, kita katakan hebat sungguh arkiteknya, dekorasi, pembinaan dan sebagainya. Itu kita puji. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan buat bangunan, Allah bukan buat kereta. Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana kita seorang hamba hakikat memuji Tuhan dalam keadaan perasaan yang kering, perasaan yang kontan. Tidaklah sama kita memuji Tuhan kita seperti mana kita memuji seseorang ataupun seseorang itu berjawatan, pembesar dan sebagainya. Maka di manakah nilai kita memuji Tuhan kita? Walhal masuk sembahyang itu kita memuji Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin. Dan posisi tidak adalah posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Tuhannya dengan pujian yang begitu tuntas, yang begitu sepenuh jiwa. Nabi bukan sahaja membaca sami Allahu liman hamidah, bahkan Nabi membaca dengan pujian-pujian yang begitu banyak, yang saya rasakan kita ini tidak pernah mengetahui bacaan pujian Nabi kepada sang Tuhannya ketika mana berada di dalam posisi yang tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi berdiri kadang beberapa ketika membaca pujian yang panjang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, ahlus sana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lakal 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Pujian Nabi memenuhi kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Sami Allahu liman hamidah, itu tasmi'. Tuhan Allah mengetahui ataupun mendengar hamba-hambanya yang memujinya. Kemudian kita ada perkara yang kedua yang dipanggilkan dengan tahmid. So di dalam i'tidal kita ada tasmi' dan tahmid. Tasmi' dan tahmid. Tahmid itu adalah puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, pujian kepada Allah ini satu erti kata yang begitu besar. Dia bukan macam orang tanya khabar alhamdulillah, bukan sekadar itu. Tahmid itu besar. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Nabi SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat tahmid itu fungsinya memberikan berat pada neraca timbangan. Subhanallah. Neraca timbangan itu menjadi berat dengan perkataan tahmid. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa berat neraca timbangannya, maka dia dalam kehidupan yang syurga. Macam mana nak memberatkan neraca timbangan? Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, tahmid tamla'ul mizan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ahabbul kalam ilallahi arba'. Perkataan yang Allah paling suka itu ada 4. Di antaranya tahmid. Subhanallah. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala merakamkan para anbiya dan mursalin itu mengucapkan tahmid. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salam, Allah rekodkan
di dalam Al-Quran, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki faqul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qaumi adh-dhalimin. Wahai Nuh, ketika mana engkau telah diselamatkan oleh musibah banjir, maka katakan alhamdulillah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengungkapkan kalimat tahmid, alhamdulillahilladzi wahaba li ala kibari Ismail wa Ishaq. Maha suci, maha segala puji bagi Tuhan yang memberikan kepada aku zuriat Ismail dan Ishaq. Walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma, dan sesungguhnya kami telah memberikan Sulaiman dan Daud itu ilmu. Wa qala alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Dan Sulaiman dan Daud itu mengucapkan alhamdulillah. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW diarahkan untuk mengucapkan kalimat tahmid, wa qulil hamdulillahilladzi lam, dan seterusnya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala merakamkan ketika mana ahli syurga telah memasuki syurga, apa perkataan yang orang-orang syurga ucapkan? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kedukecitaan kami. Kalimat tahmid ini tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan kalimat yang simple, besar artinya. Demikian itu kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tuhan kami, untukmu itu pujian. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ketiga-tiga bacaan itu boleh dibaca ketika mana tahmid, ketika mana i'tidal. Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, untukmu itulah pujian. Baik, sebelum daripada kita pergi kepada bacaan, kita pergi kepada sedikit perbahasan mengenai bacaan tasmi' dan tahmid ini. Ketika mana seseorang itu solat bersendirian, para fuqaha bersepakat bahawasanya orang yang solat bersendirian dia membaca tasmi' dan tahmid. Dia membaca kedua-duanya. Okey? Kalau solat seorang-seorang, kita baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, tasmi' wa tahmid. Tetapi ketika mana sembahyang berjemaah, yakni qadiyatul imam wal ma'mum, imam baca apa dan makmum baca apa. Baik, di sini ada sedikit perbezaan pandangan. Fadhhab al-Hanafiyyah wal Malikiyyah, mazhab Hanafi dan Malikiyah, ila annahu yusma'u faqat. Imam hanya membaca tasmi' sahaja. Apabila imam nak bangun, imam hanya membaca tasmi', Sami Allahu liman hamidah, dan dia tak baca Rabbana lakal hamd. Okey. Pandangan yang kedua, pandangan mazhab Syafi'i dan Hanabilah, mengatakan imam membaca tasmi' dan tahmid. Ini mazhab Syafi'i dan Hanbali, imam membaca kedua-duanya. Sami Allahu liman hamidah, dia baca dulu. So ada dua pandangan. Pandangan pertama, mazhab Hanafi dan Maliki, imam tasmi' sahaja, tidak tahmid. Pandangan kedua, pandangan Syafi'iyah wal Hanabilah, imam tahmid dan tasmi'. Alright? Baik, kita pergi kepada makmum. Makmum baca apa? Adakah makmum membaca tasmi' dan tahmid ataupun bagaimana? Tuan-tuan baca
tasmi' ke tak? Sami Allah liman hamidah baca tak? Makmum baca ke tidak? Baca. Imam kata sami Allah liman hamidah, kita baca sami Allah liman hamidah tidak? Baca tak? Ataupun baca Rabbana lakal hamd saja? Rabbana lakal hamd saja. Ada pandangan lain? Okey, kita lihat. Adapun makmum jumhur, iaitulah daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan Hambali, mengatakan makmum membaca tahmid sahaja, tidak tasmih. So makmum baca apa? Tahmid, Rabbana lakal hamd. Dia tak baca sami Allahu liman hamidah. Ini pandangan siapa? Majoriti, jumhur. Adapun pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri mengatakan makmum tasmi' dan tahmid. Jadi itu memang confirm. Kita tengok jemaah, ada yang tasmi', ada yang tak tasmi', ada yang tahmid saja. Itu pun dah bercampur mazhab. Okay. Tapi kalau kita lihat pembahasan para fuqaha, pandangan itu begitu. Warrajih, dan pandangan yang tepat, Allah Ta'ala a'lam, ini kita katakan pandangan yang pertama, iaitu majoriti imam makmum tidak membaca tasmih, makmum hanya membaca tahmid. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang jelas. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, fayaqul sami Allahu liman hamidah. Dalam karena Rasulullah SAW bila qala sami Allahu liman hamidah, qala Allahumma rabbana lakal hamd. Ataupun mana dalilnya? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Majoriti menggunakan dalil ini dengan mengatakan makmum itu membaca tahmid sahaja. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah faqulu, maka kalian wahai makmum katakanlah rabbana walakal hamd. Okay? Nabi tak kata ulang kembali dan sebagainya. Allah Ta'ala a'lam. Maka itu perbahasan antara imam dan makmum. Dan kita pergi kepada bacaan yang pertama, bacaan yang warid daripada Nabi SAW di dalam i'tidal, iaitulah sebuah hadis. Saya bacakan. Kunna yawman nusalli wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Terjemahannya, kami pernah solat bersama Nabi SAW daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Dikatakan kunna yawman nusalli wara'an Nabi, kami pernah solat bersama Nabi SAW. Ketika mana bangun daripada rukuk, ia membaca sami Allahu liman hamidah. Yani Nabi membaca sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada seorang sahabat membaca Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Apa maksud dia? Okay. Nabi solat macam biasa. Tiba-tiba ada seorang sahabat membaca di belakang Nabi SAW ketika i'tidal, Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Apa maksud dia? Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Aku memujimu dengan pujian yang begitu banyak. Aku memujimu dengan pujian yang begitu baik.
Aku memujimu dengan pujian yang penuh dengan barakah. Itu maksud Rabbana lakal hamdu. Kita puji Tuhan dengan pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang penuh barakah. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan kalimah itu? Sahabat itu berkata, saya. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku melihat lebih 30 para malaikat berebut untuk menjadi yang pertama kali mencatat pahalanya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad. Siapa yang tak hafal? Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nabi SAW mengatakan, ketika mana sahabat itu membaca ini, dia nampak lebih daripada 30 para malaikat berebut-rebut untuk mencatat pahalanya dan menjadi malaikat yang pertama menyembahkan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adakah semestinya apabila kita membaca Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ini 30 malaikat akan datang? Semesti ke tak? Tak semesti. Tak semesti. Mungkin kurang, mungkin lebih pun boleh. Di sini kita dapat lihat ataupun faham, kerana kita faham para malaikat yang mencatat amalan kiri dan kanan kita itu kita faham. Tetapi yang dimaksudkan malaikat yang mencatatkan amalan bacaan zikir ini merupakan segerombolan pasukan malaikat yang lain, yang mana kerja para malaikat ataupun pasukan para malaikat ini mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencatatnya. Ini bukan malaikat kiri dan kanan yang mencatat, ini pasukan yang lain. So, kalau seseorang itu banyak berzikir, sudah tentu para malaikat berebut-rebut untuk mencatatkan bacaan ataupun amalannya. Okay. Kalau kita baca dengan penuh kekhusyukan, sudah tentu mungkin 30 lebih boleh jadi datang kepada kita untuk mencatatnya. Tapi kalau kita baca pun tak faham, mungkin seorang pun datang. Okay, itu maksudnya. Baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara satu bacaan yang kita boleh baca ketika tidak kita memuji Tuhan dengan selayaknya, memuji Tuhan dengan sesungguhnya. Dan ini bacaan yang disunahkan, dan kita mempunyai bacaan-bacaan yang lain. Di antaranya kita pergi kepada bacaan yang kedua. Saya bacakan hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku' qala sami'a Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Maksudnya Rasulullah SAW jika mengangkat kepalanya daripada rukuk, beliau ataupun baginda mengucapkan, Allah mendengar bagi sesiapa yang memujinya. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang Engkau mahukan, bahkan lebih daripada itu. Ini saya baca Nabi SAW baca, Rabbana lakal hamdu samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sudah menjadi tanggungjawab kita selaku umat Nabi SAW itu memiliki bacaan yang Nabi SAW tinggalkan. Kalau kita orang masjid tak memiliki bacaan ini, kita harapkan siapa untuk memilikinya? Tak ada dakwah yang paling bagus. Orang masjid dah paling bagus ni. Kalau orang masjid pun kalau kita tanya, ini bacaan Nabi kan? Entah, saya pun tak pernah dengar. Ini satu aib. Setiap tahun kita menyambut Maulidul Rasul, tetapi perkara yang begitu asas yang ditinggalkan oleh Nabi SAW di dalam ibadah yang paling penting, iaitulah solat. Kita umatnya bukan tak hafal, tahu pun tidak. So kita
perlu hafal, memilikinya dan ajarkan, sebarkan, maklumkan, sudah tentu kepada kaum keluarga yang terdekat dan sahabat-sahabat. Tidaklah Nabi SAW itu membaca sekadar bacaan untuk direkodkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim dan selainnya, tetapi Nabi membaca itu untuk kita teladani dan turut mengamalkan bacaan yang Nabi SAW bacakan. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, kalau kita faham benar-benar tentang bacaan yang Nabi SAW baca dan kita praktikkan di dalam solat kita, itu kemanisan yang tak boleh nak diceritakan. Dan tidak adalah bacaan yang paling bagus, yang paling baik, itu melainkan bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau perkara-perkara keduniaan kita ingin memiliki perkara yang terbaik, mengapa di dalam ibadah yang paling penting iaitu solat, perkara yang terbaik itu telah diberikan dan kita abaikan? Orang yang memiliki akal yang betul, dia tidak berfikir dengan cara begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan afiat kepada kita semua. Jazakumullahu khair. InsyaAllah kita bersambung kembali pada pengajian yang akan datang. Terima kasih atas jemputan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah.